Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Nur Madiha binti Mustafa, bertugas sebagai pegawai sains di bahagian toksikologi Pusat Analisis Sains Forensik Jabatan Kimia Malaysia PJ. Okay, untuk sesi webinar hari ini, sesi perkongsian saya bertajuk dadah rekreasi dan juga kesannya ke atas pemanduan. Okey, untuk skop sharing session saya hari ini, saya akan terangkanlah sharing lah, maksudnya more on the sharing session. Saya akan bagi tahu tarifan dadah rekreasi itu apa, jenis-jenis dadah rekreasi, masalah-masalah yang disebabkan penggunaan dadah rekreasi ini, dan sedikit mengenai driving under influence, apa yang dimaksudkan dengan driving under influence ataupun DUI, dan juga statistik dan akta yang berkaitan dengan DUI ini, dan seterusnya kita akan pergi ke kesan-kesan dadah rekreasi ini dan akibat pemanduan di bawah pengaruh dadah, dan saya akhiri dengan sedikitlah secara ringkas peranan Jabatan Kimia Malaysia dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan memandu di bawah pengaruh alkohol ni. Okey, saya mulakan dengan takrifan dadah rekreasi. Okey, terdapat pelbagai takrifan ya untuk dadah rekreasi ni, ataupun dalam English is recreational drugs lah. Okey, mengikut Wikipedia ya, recreational drug ni adalah dia ditakdirkan sebagai recreational drug apabila penggunaan dadah rekreasi tu penggunaan dadah psikoaktif. Apa maksud dadah psikoaktif ni? Dadah psikoaktif ni maksudnya bahan yang memberi kesan kepada minda manusia ni, dan bila penggunaan dadah rekreasi ni adalah dadah yang untuk mendorong keadaan kesedaran yang diubah, sama ada untuk keseronokan atau tujuan casual, dengan mengubah suai persepsi kita dan juga perasaan dan emosi pengguna dadah rekreasi itu itself. So apabila dadah psikoaktif ni memasuki badan manusia, ia akan menyebabkan kesan yang memabukkan. Okey, dadah rekreasi ni kalau mengikut bahagian website bahagian perkhidmatan farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dadah rekreasi ni adalah dadah yang diambil secara tidak sah ya, bagi tujuan keseronokan atau hiburan dan bukan untuk tujuan perubatan. Okey. Okey, kesan atas jenis dadah rekreasi. Okey, jenis dadah rekreasi ni juga ada pelbagai cara ya, macam mana kita nak kategorikan dadah rekreasi tu itself. Dia mengikut sumber rujukan, ada yang mengkelaskan dadah rekreasi ni mengikut kesan ke atas badan seseorang, di mana kesan spesifik ke atas central nervous system manusia. Dia adalah berbeza. Jika dadah tu jenis yang berbeza, dia akan memberikan kesan yang berbeza. So ada setengah sumber rujukan mengelaskan mengikut kesan ke atas badan seseorang, dan juga ada juga yang mengikut tujuan kegunaan dadah tu, sama ada untuk medical ataupun untuk tujuan rekreasi. Juga mengikut, ada juga yang mengelaskan mengikut sumber bahan, sama ada dadah tu adalah sintetik ataupun tumbuhan, dibuat daripada maksudnya dia daripada naturally daripada tumbuhan ataupun sintetik, dan juga mengikut status undang-undang, dan ada juga yang mengelaskan mengikut status risiko. Okey, hari ini saya akan highlightkan jenis-jenis dadah rekreasi itu adalah mengikut kesan ke atas badan seseorang ya. Okey, untuk kategori dadah rekreasi juga terdapat pelbagai jenis lah, maksudnya ada yang mengelaskan dadah rekreasi tu 4, ada yang mengelaskan 7, ada pelbagai, ada yang lebih. So ini yang saya ambil ni ada daripada website Alcohol and Drug Foundation, di mana mereka ini macam nampak menarik sebab dia mengelaskan dalam bentuk the drug wheel, dia panggil the drug wheel, which is dia mengelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengikut 7 kelas dadah rekreasi. Dia macam dia pecahkan lagi. Sebenarnya saya dah tunjukkan ni
kebanyakan sumber rujukan dia hanya mengelaskan mengikut 4 dadah rekreasi ya, di mana stimulans, dadah rekreasi jenis stimulan dan empatogen adalah sebenarnya dia boleh dikategorikan sebagai dadah rekreasi jenis stimulans. Dan lagi next punya jenis dadah rekreasi adalah depressants. Saya akan terangkan secara detail lah satu-satu kejap lagi, cuma saya nak tunjukkan dekat sini jenis-jenis dadah rekreasi. Kalau ikut drug wheel ni dikelaskan ikut 7, iaitu stimulan, depressants, opiate, psychedelics, cannabinoids, dissociatives dan juga empathogens. Tapi saya kelompokkan dia nak bagi nampak senang. Empathogen and stimulant adalah di bawah stimulants, depressant is depressant, opiate is opiate, manakala lagi 3 dissociative, cannabinoids and psychedelics adalah sebenarnya boleh dikategorikan sebagai types hallucinogens punya recreational drugs. Okey. Sebelum saya terangkan satu-satulah. Okey, depressants ya. Dadah rekreasi jenis depressants. Dadah jenis ni ialah dadah yang menimbulkan perasaan relax dan tenang. Itu dadah jenis depressants. Di mana dadah jenis ni dia akan menjejaskan sistem saraf pusat, memperlahankan mesej yang bergerak antara otak dan badan. Dan juga dadah jenis ni mengurangkan perencatan dan juga koordinasi badan kita, menyebabkan orang macam dia merasa santai, macam relax macam tu kan. So dadah jenis ni buat kita relax, tenang macam tu. So dadah jenis depression ni adalah contoh dadah depression ni adalah alkohol, iaitu arak ya, alkohol tu arak, grup benzodiazepines, GHB dan juga kava. Nama dadah tu lah. Okay, next is dadah jenis opioid. Opioid ni, dadah jenis opioid ni dia mempengaruhi reseptor opioid dalam otak dan biasanya berasal daripada kopi candu. Seperti depressant, opioid ni juga melambatkan sistem saraf pusat dan mesej yang bergerak antara otak dan juga badan. Dadah jenis opiat ni sering digunakan untuk merawat kesakitan lah. Okay. Jenis-jenis dadah opiat ni, contoh-contoh dia biasa digunakan adalah fentanyl, heroin, morfin, methadone, tramadol dan juga heroin lah. Heroin jatuh under group opioid. Okey, seterusnya adalah dadah jenis psychedelic. Psychedelic ni jatuh kepada types hallucinogens, di mana jenis psychedelics ni dia kalau hallucinogen punya type, dia akan seseorang tu bila ambil dadah ni dia akan menyebabkan halusinasi, di mana dia mengubah pemikiran, mood kita, rasa kita dan juga persepsi kita terhadap persekitaran dan juga diri mereka sendirilah. So psychedelic, contoh psychedelic yang biasa adalah LSD lah yang paling common, dan juga dadah yang dinamakan psilocybin ataupun nama tak saintifik dia, nama biasa dia adalah mushrooms. Orang panggil mushrooms. Okey, grup seterusnya cannabinoids. Cannabinoid ni adalah jatuh di bawah types hallucinogens lah, di mana dia akan menyebabkan dia kelaskan cannabinoids ni sebab dia merujuk kepada sebarang bahan perubatan rekreasi ataupun sintetik yang bergabung dengan reseptor cannabinoid badan dan otak ya. Bahan ni akan menyebabkan high lah, di mana seseorang mungkin merasa gembira, santai. Lepas tu ada juga yang kadang lapar kalau ikut sumber rujukan dan macam tu giggles, macam ketawa kecil macam tu kan. Macam tu. Seterusnya dissociative ni juga types of psychedelic drug lah juga, which is types hallucinogens dia boleh menyebabkan seseorang berasa terputus hubungan daripada badan dan juga persekitaran fizikal mereka. Dissociative yang biasa ialah ketamine dan juga nitrous oxide. Okay.
Okay, yang next is empathogen. Empathogen ni jatuh di bawah kategori stimulants juga, di mana bahan-bahan jenis empathogen ni dia menyebabkan otak mengeluarkan dopamin dan juga serotonin. Mereka boleh meningkatkan perasaan keseronokan dan juga tahap tenaga, yang mana dia boleh menyebabkan perubahan mood, dehydration dan juga kemurungan. So empathogen yang biasa adalah MDMA ataupun ecstasy ya, di bawah kategori empathogens. Okay, ini adalah kategori untuk dadah rekreasi. Okay. Okay, dadah-dadah yang biasa saya just highlight je lah. Dadah yang biasa digunakan di Malaysia adalah alkohol, itu arak, ganja itu ataupun nama lain untuk cannabis lah ganja ni, dan juga methamphetamine biasa digunakan di Malaysia atau nama lain dia dipanggil syabu ataupun ice. Ecstasy juga biasa digunakan, nama lain dia MDMA, ketamine, Aramin 5 ataupun dipanggil adalah nama saintifiknya nimotazepam, which is adalah grup benzodiazepine ya, depressant. GHB, kodin iaitu ubat batuk ya. Ubat batuk kodin ni pun boleh digunakan sebagai ubat dadah rekreasi. Sebab dia sepatutnya ubat, tapi bila tidak digunakan dengan betul, dia akan menjadi recreational drugs lah. Dan juga methadone, which is group opiate. Okey, masalah dengan penggunaan dadah rekreasi ni ya, masalah-masalah yang boleh disebabkan oleh dadah rekreasi ni adalah semua tahulah, maksudnya biasanya semua tahulah masalah apa yang boleh disebabkan oleh dadah ni. Maksudnya saya just highlight lah, boleh sebabkan jangkitan, maksudnya yang berkongsi jarum semua tu kan, boleh menyebabkan HIV semua tu, dan juga ketagihan. Ketagihan bila digunakan secara kerap, of course lah akan jadi ketagih dadah kan. Okay, so juga kos lah, kos sebab dadah ni mahal kan, so dia boleh membawa kepada jenayah dan pelbagai masalah lain lah, dan juga masalah sosial, masalah keluarga, boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan semua tu, masalah mental, dan terlebih dos lah. Terlebih dos maksudnya bila kita terlebih dos ni boleh membawa kepada kematian ya, sebab dadah haram ni biasanya dia tidak tulen ya. Dia tidak tulen, jadi bahan-bahan dia tu kita tak tahu apa yang ada dalam dadah tu lagi. Okey, dan saya nak highlightnya masalah yang boleh disebabkan oleh dadah rekreasi ni adalah dan juga kemalangan dan juga pergaduhan. Which is saya akan highlight hari ini adalah digunakan semasa pemanduan, which is akan menyebabkan kemalangan lah. Okey. Driving under the influence ataupun DUI ini adalah digunakan bila kesalahan trafik ya. Mana driving under the influence ni maksudnya memandu di bawah pengaruh ialah kesalahan memandu, mengendalikan atau mengawal kenderaan semasa terjejas. Disebabkan terjejas tu kenapa? Disebabkan oleh alkohol atau dadah, termasuk dadah rekreasi, dan yang dipreskripsi oleh doktor ke tahap yang menyebabkan pemandu tidak mampu mengendalikan kenderaan bermotor dengan selamat. So itu adalah bermaksud memandu di bawah pengaruh lah. Okey, saya akan share lah berkenaan sedikitlah statistik berkenaan dengan road accident di Malaysia ni. Okey, just sharing, maksudnya walaupun kita kata alkohol dan dadah ni boleh menyebabkan maksudnya kemalangan di Malaysia ni adalah punca utama kepada kematian. Okey, walau bagaimanapun ya, mengikut statistik PDRM, punca kemalangan yang disebabkan oleh pengaruh alkohol dan dadah ni adalah yang terendah lah mengikut statistik PDRM, mana daripada tahun 2016 hingga 2018 punca yang kemalangan tu disebabkan oleh dadah dan alkohol tu adalah paling rendah lah, di mana untuk 5 tahun tu 20 kes sahaja. Manakala daripada dalam masa 10 tahun tu 2011 hingga Julai 2021 ya, mabuk ataupun dadah ni yang menyebabkan kemalangan, yang punca penyebab kemalangan adalah paling rendah jugalah, 69 kes sahaja.
Okey, dan yang lain-lain tu sebab-sebab lain lah. Maksudnya terbabas sendiri yang paling tinggi tak silap saya adalah terbabas sendirilah, which is kita tak tahu dia tak pecahkan lagi terbabas sendiri tu disebabkan apa ya. Okey, sumber ni saya ambil daripada www.data.gov.my lah, daripada PDRM sendiri. Okey, ini adalah even itu punca dia adalah paling rendah ya. Sebenarnya saya nak highlight kat sini even paling rendah, tetapi kes tu ada. Maksudnya dia boleh menyebabkan kematian disebabkan penggunaan dadah rekreasi ni. Maksudnya ini saya highlight sedikit kes lah yang disebabkan yang berkaitan dengan penggunaan dadah semasa memandu di 13 Februari 2022. Lori driver ni yang terlibat dengan dadah dan Negeri Sembilan. Dan saya highlight juga Menteri Pengangkutan mengatakan dalam parlimen ya, kebanyakan kes pandu arah kes pandu melawan arus, kes pandu melawan arus tu adalah disebabkan kebanyakannya disebabkan oleh pengaruh arak atau dadah, di mana 807 kemalangan jalan raya melawan arus tu adalah disebabkan pengaruh arak atau dadah. Okey, ini adalah beberapa kes lah yang menyebabkan kematian ya, yang pemandu yang mengambil dadah dan menyebabkan kematian orang lain ya. Kematian orang lain disebabkan dia mengambil dadah. Yang ni yang pemandu Triton ni dia menyebabkan 2 kematian remaja ya di Federal Highway. Yang ni lori terbalik di NKBE juga mengambil dadah jenis methamphetamine. Dan yang ni di Kuala Krai mengambil dadah methamphetamine juga dan menyebabkan kematian warga emas. Okay. So saya nak highlight kat sini walaupun punca dia tu paling rendah, dia dia adalah tetap membimbangkan kita kerana dia menyebabkan kematian orang lain ya, bukan kematian kita sahaja sebab ambil dadah tu, tapi kita membahayakan orang lain di jalan raya. So kita kena ambil benda ni serius lah, maksudnya kesan dadah ni kepada pemanduan. Okey, akta yang berkaitan ya, akta yang berkaitan dengan DUI tadi, memandu di bawah pengaruh alkohol tu, kita ada akta yang untuk pesalah-pesalah trafik untuk mengambil dadah ni. Akta yang digunakan adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun Road Transport Act 1987, dan untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pesalah-pesalah trafik yang disebabkan dadah ni, akta ni telah pun dipinda pada telah diluluskan Dewan Negara dan Dewan Rakyat ya, dan diluluskan dibuatkuasakan pada 23 Oktober 2020. Di mana akta ini bertujuan untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya lah dan juga menjaga kebajikan juga kesejahteraan rakyat. Okey, saya sharekan sikit adalah di bawah Seksyen 44, di mana bawah Seksyen 44 ni pindaan dia hukuman yang lebih berat kepada kesalahan kepada pesalah trafik yang memandu semasa di bawah pengaruh minimum yang boleh memabukkan atau juga menggunakan dadah, di mana kesalahan penjara tu dipanjangkan lagi lah kepada 10 hingga 15 tahun ya, dan juga denda 50 boleh mencecah kepada RM100,000 ya apabila selepas pindaan, dan juga hilang kelayakan lesen tu dipanjangkan lagi kepada lebih 10 tahun. Maksudnya minimum 10 tahun hilang kelayakan lesen. Dan juga untuk yang menyebabkan kecederaan tadi, untuk menyebabkan yang mana menyebabkan kematian, yang untuk menyebabkan kecederaan akan dipenjara sehingga 7 hingga 10 tahun dan denda hingga RM50,000, dan hilang kelayakan lesen dipanjangkan kepada lebih daripada 7 tahun. Maksudnya hukuman yang lebih berat lah menanti pesalah-pesalah ni. Okey, juga dipinda bawah Seksyen 45G, di mana ini adalah had alkohol yang ditetapkan yang sedia ada adalah dalam nafas 35, dalam darah 80, dalam urin adalah 107, dan direndahkan lagi ya aras tu, maksudnya dia lagi strict lah. Dalam darah diturunkan kepada 50. Kalau sebelum ni 80, tak boleh lebih daripada 80, tapi sekarang ni direndahkan lagi, tak boleh lebih 50 pun dah kira salah dari segi undang-undang lah, 50, dan dalam urin 67 mg,
di dalam setiap 100 ml air kencing ataupun urin. Okey, kita pergi kepada kesan dadah ke atas individu. Okay, kesan dadah adalah berbeza untuk setiap individu ya, sebab badan kita ni lain-lain, metabolisme kita macam-macam. So dia bergantung kepada jenis dadah yang diambil, jumlah dadah yang digunakan, cara dan kekerapan penggunaan tu, dan juga masalah atau risiko kesihatan yang individu tu adalah. Okay, ini adalah kesan dadah ke atas individu. Kita pergi kepada kesan dadah ke atas pemanduan. Okey, kesan dadah ke atas pemanduan. Bahaya memandu di bawah pengaruh dadah ni sebenarnya adalah sama dengan memandu di bawah pengaruh alkohol. Dia adalah sama. Maksudnya dia punya keterukan dia tu adalah sama. Kita alkohol ataupun dadah dia adalah boleh membawa keburukan. Keburukan yang macam mana saya akan kelaskan nanti, kesannya akan mengikut grup-grup dadah yang seperti telah terangkan awal tadilah. Okey, walaupun pada dos yang rendah, dadah juga boleh memberikan kesan yang signifikan kepada kemahiran memandu kita. Dadah juga mungkin mengubah fungsi otak kita di mana ia mempengaruhi kawalan kedudukan tubuh dan juga pergerakan badan kita. Okey, tahap kerosakan tu dia berbezalah di antara individu. Keupayaan jadi menyebabkan kerosakan tu, jadi keupayaan kita untuk mentafsir apa yang kita lihat dan juga masa untuk kita nak balas tu menjadi lambat ya. Bila kita bawa kereta kan, so benda-benda tu sangat penting untuk kita melihat keadaan sekeliling kita, apa yang perlu kita buat, itu sangat-sangat penting masa kita drive kan. So keupayaan kita mentafsir tu kita akan jadi lambat semua bila kita mengambil dadah. So dadah-dadah ni kalau yang berbeza, kesan dia berbeza ke atas pemanduan, di mana saya akan terangkan sekejap lagi mengikut grup masing-masing lah. Okey, kita mulakan dengan kategori depressants dan juga opiat. Saya kelaskan sekali. Depressant seperti arak dan juga grup benzodiazepine, iaitu seperti dadah jenis Aramin 5. Dadah jenis ni dia akan memperlahankan ataupun depress ya aktiviti dalam badan. Juga dia akan membuatkan kita sukar untuk memproses maklumat ya. Mengurangkan masa tindak balas, kita akan jadi rasa mengantuk dan juga kesukaran melakukan lebih daripada satu perkara pada satu masa. Maksudnya kita tak boleh buat banyak benda pada satu masa, which is contoh dia kalau kita tengah drive tu, kita susah, kita nak kekalkan kita dalam satu lorong tu, kita susah. Kita akan jadi macam nak masuk. Kita macam tak boleh nak fokus pada satu task je, sebab kita bawa kereta, kita kena fokus pada lane kita kan. So benda tu susah nak buat jika kita ambil dadah. Dan juga kalau kita macam kita nak tengok trafik yang akan datang, kereta kat depan, jarak dengan antara kereta depan untuk kita memotong. Maksudnya benda-benda tu kita tak boleh buat jika kita ambil dadah jenis ni. Dan juga bila kita gabungkan ubat depresan dengan opiat ni yang berbeza-beza, bila gabung jenis-jenis dadah tu, dia akan kuatkan lagi kesan ni, akan beri kesan yang lebih teruk lah kepada kemahiran memandu kita. Okay, ini adalah dadah jenis depresan lah, opiat. Okey, sedikit berkenaan dengan alcohol intoxication, ini adalah saya terangkan pula kesan arak lah. Apabila mabuk tu dia ada pelbagai stage ya, maksudnya berapa kita ambil dia akan ikut stage kita. Ambil sikit dia akan jadi macam ni, ambil makan banyak dia akan bagi kesan yang berbeza lah mengikut buku lah. Yang ni saya tunjuk ni satu daripada Drug Education Content and Methods Ini adalah daripada kajian yang daripada pakar lah. Okey, BAC tu adalah maksudnya blood alcohol content, maksudnya concentration alkohol dalam darah kita. Jika pada 0.01 hingga 0.05, stage pertama dipanggil subclinical, di mana tingkah laku kita hampir normal dengan pemerhatian biasa bila pada 0.01 to 0.05 gram per 100 ml ataupun dipanggil persen lah, 0.01 hingga 0.05% subclinical. Dan stage kedua adalah
pada 0.03 hingga 0.12 dipanggil stage euforia, di mana euforia ni perasaan atau keadaan keseronokan dan kegembiraan yang mendalam. So dia terangkan clinical symptom di tepi itulah macam-macam lah. Pada 0.09 to 0.25 akan menjadi stage excitement, di mana excitement ni keterujaan antara simptom dia tu kehilangan pertimbangan kritikal, dia mengurangkan ketajaman penglihatan kita dan keseimbangan kita terjejas dan juga kita akan rasa mengantuk lah. Itu stage kedua, itu stage ketiga untuk excitement, dan stage keempat pada 0.18 to 0.30% individu tu akan menjadi stage confusion, di mana kita akan menjadi keliru, pening kepala, gangguan penglihatan dan juga persepsi warna. Antara simptom dia lah. Pada stage seterusnya adalah 0.25 to 0.4 which is stupor, iaitu pengsan, hilang upaya untuk berdiri dan berjalan, muntah, kesedaran kita juga terjejas. Itu adalah level stupor. Pada stage 0.35 to 0.5, pada stage ni individu tu sebenarnya akan koma ya. Koma maksudnya tidak sedarkan diri sepenuhnya, gangguan peredaran dan pernafasan dan juga mungkin menyebabkan kematian pada level ni. Dan seterusnya jika melebihi 0.45 akan biasanya akan menyebabkan matilah. Mati kerana terhentinya pernafasan kita. Okey. So ini adalah kesan alkohol ataupun arak. Okey, ini grup untuk stimulan. Stimulans ataupun kita panggil juga ubat perangsang. Ubat perangsang ni akan jadi lagi energetik. Kalau dia lain dengan depresan tu kita akan jadi macam relax kan. Kalau stimulan ni kita menjadi lagi kita akan lagi energetik. Dia macam induce kita punya kadar denyutan jantung. Okay. Kesan-kesan dia kalau jenis ubat perangsang ni dia akan mempercepatkan aktiviti badan, juga akan peningkatan kadar denyutan jantung dan tekanan darah, kebimbangan dan peningkatan deria keupayaan, di mana ini akan membawa kepada kesukaran dalam memberikan perhatian, kecenderungan untuk gelisah, pemanduan yang agresif dan berbahaya, peningkatan pengambilan risiko dan juga kita akan jadi terlalu yakin dalam kemahiran memandu. So, kita akan jadi sangat energetik. Sangat energetik pun tak boleh juga. So, dia bukan normal kan. Dadah jenis ni juga akan kalau kita gabungkan dadah berbeza dalam grup ni juga akan memberikan tekanan yang lebih besar ya pada jantung dan organ-organ penting kita yang lain lah, which is ini akan meningkatkan risiko psikosis, anxiety dan juga panic attack ya. Okay. Terusnya dadah jenis psychedelics ya. Apakah kesan-kesan dadah jenis ni ke atas pemanduan kita? Dadah psychedelic dan juga cannabis, which is yang saya kata tadi daripada awal tadi, dadah jenis ni adalah types hallucinogen, di mana dadah jenis ni akan mempengaruhi mood, persepsi dan juga proses kognitif badan kita. Kita akan melihat atau mendengar perkara yang sebenarnya tidak ada ya, ataupun mengalami perkara sebenar dengan cara yang terbalik. Maksudnya benda yang tak ada tiba orang tak bunyi horn, kita rasa orang tu bunyikan horn. So bahaya jugalah kan. So kesan yang berbeza dan boleh mempunyai kesan yang tidak diramalkanlah pada keupayaan memandu, which is akan menyebabkan halusinasi, pemikiran kita bercelaru, penglihatan kita kabur dan juga koordinasi kita berkurangan. Okay. Ini adalah kesan-kesan dadah jenis psychedelics dan cannabis lah. Okay. Ini saya sharekan sedikit berkenaan dengan dadah jenis cannabis ke atas pemanduan, kerana bila kita tengok di laman-laman web mana dan ada setengah khabar bahawa ganja ni, ada orang kata ganja ataupun cannabis ni tidak boleh menjejaskan pemanduan. Maksudnya dia boleh menjadikan anda pemandu yang lebih selamat katanya bila menggunakan ganja ni. Tetapi saya highlightkanlah kajian ya daripada pakar, daripada jurnal, daripada sumber-sumber rujukan ya. Saya just highlightkan daripada 3 ya. Pertamanya daripada British Medical Journal, yang semaksudnya saya just nak buktikan yang daripada kajian-kajian ni yang tanggapan bahawa menggunakan cannabis masa pemanduan tu menjadikan pemandu lebih selamat adalah tidak benar.
jika mengikut kajian inilah. Maksudnya pertamanya daripada British Medical Journal yang bertajuk Acute Cannabis Consumption and Motor Vehicle Collision Risk, Systematic Review of Observational Studies and Meta-Analysis 2012, di mana finding daripada kajiannya adalah penggunaan kajak secara acute ni, maksudnya secara teruk lah, secara beratnya dikaitkan dengan peningkatan risiko kemalangan kenderaan bermotor, terutamanya untuk pelanggaran maut, daripada kajian daripada British Medical Journal. Next adalah daripada Marijuana and Actual Driving Performance 1993 dan Cannabis Effects on Driving Skills daripada Hartman and Hustis 2013, di mana mereka mengatakan cannabis ni menjejaskan kemahiran motor, pengesanan lorong jalan raya tu dan juga fungsi kognitif badan. Dan juga seterusnya daripada Journal of Analytical Toxicology dari 2015, kajian mereka pada 2015 ni tentang pemanduan selepas menghisap ganja menyatakan bahawa THC dalam cannabis juga menjejaskan keupayaan pemandu untuk melakukan pelbagai tugas kemahiran kritikal yang diperlukan sebagai pemandu. Maksudnya terdapat pelbagai buktilah mengatakan cannabis ni berbahaya jugalah digunakan semasa memandu. Okey, ini just akibat akibat daripada memandu daripada di bawah pengaruh dadah rekreasi. Kita semua tahu pun apa akibat dia. Yang kemalangan maut ni lah yang paling majornya lah. Dan saya just highlight lah beberapa, which is kemalangan yang mana akan menyebabkan kecacatan, hilang upaya ataupun kematian. Kerosakan harta benda, jalan raya, kereta dan juga yang semula jadilah pokok-pokok semua tu kan. Dan juga akan disabitkan kesalahan, jadikan kesalahan jenayah, hukuman denda dan hukuman penjara ya. Digantung daripada pemandu. Dan perasaan bersalah dan trauma sepanjang hayat tu of course lah jika kita menyebabkan kematian kepada orang lain. Dan beban kepada keluarga dan masyarakat di mana akan meningkatnya kes-kes mahkamah, rehabilitasi dan hilang punca pendapatan, kesihatan dan juga isu-isu sosial. Okey, yang paling besarnya efek jika memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah ni, dia akan mendatangkan bahaya kepada diri sendiri of course, tetapi dia juga membahayakan orang lain. Itu yang kita nak highlight kat sini. Penggunaan dadah semasa memandu ni akan membahayakan penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Kita ambil dadah dan tak memandu, kita hanya membahayakan diri kita, just mati ke apa kan. Tapi ini bila kita memandu, kita akan bagi risk kepada orang di sekeliling kita, which is pengguna jalan raya yang lain lah. Itu maksudnya ini ayat daripada satu website tu, impairment is impairment no matter the substance. Maksudnya kita terjejas. Kalau terjejas tu maksudnya memang kita tidak boleh untuk memandu sebarang kenderaan lah. Okay. Next is saya dah habis berkenaan dengan kesan ke atas pemanduan lah. So ini semua kita nampak semua masalah kan. So dalam menangani masalah dadah ni, so saya akan bagi tahulah peranan Jabatan Kimia Malaysia dalam membantu agensi penguatkuasaan, di mana peranan Jabatan Kimia Malaysia ni untuk membantu agensi penguatkuasaan dalam menangani masalah ni. Okey, secara spesifiknya, spesifiknya bawah Jabatan Kimia Malaysia ni Pusat Analisis Sains Forensik, di mana pusat kami telah diakreditasi untuk menjalankan analisis, di mana daripada 2005 hingga 2018 kami telah mendapatkan akreditasi daripada SK Lab, di mana setanding dengan amal-amal forensik antarabangsa yang lain, dan bermula pada 2019 hingga sekarang ni lah kita telah mendapatkan akreditasi daripada NAB, dan untuk memberikan sistem kualiti yang lebih baik lah kepada pelanggan-pelanggan Jabatan Kimia Malaysia. Okey, secara spesifiknya di bawah Pusat Analisis Sains Forensik, iaitu bahagian saya, bahagian toksikologi ya, di mana peranan kami ni adalah kami fungsi bahagian toksikologi ni adalah menjalankan analisis dalam pengesanan racun di dalam spesimen biologi bagi tujuan pertamanya penguatkuasaan dalam kes-kes medical
medico-legal yang diterima daripada PDRM, polis, juga kes-kes toksikologi klinikal yang diterima daripada hospital-hospital kerajaan di Malaysia ni, dan bahagian toksikologi juga mengadakan kawalan dadah farmaseutical yang melibatkan analisis atas produk tidak berdaftar, ubat-ubatan yang dirampas serta produk tradisional, di mana ini adalah di bawah Akta Racun 1952. Okey, bahagian toksikologi ni secara ringkas saja. Kita ada 3 section, toksikologi forensik, alkohol dan toksikologi klinikal, dan juga analisis farmaseutical. So saya nak highlight kat sini adalah bahawa toksikologi forensik kita terima spesimen daripada pihak polis untuk bahan beracun, kita analisis untuk bahan beracun seperti pestisida, gas karbon monoksida dan juga dadah ya. Dan dalam kes-kes kematian mengejut, kes-kes keracunan disyaki keracunan manusia, dan juga seperti kes-kes bunuh, kes rogol. Dan juga kami menerima daripada polis, kami menjalankan analisis alkohol dalam darah dan air kencing ya, untuk kes-kes memandu di bawah pengaruh alkohol, kes kemalangan maut dan juga kes keracunan alkohol. So kami memang terima sampel daripada PDRM untuk membantu pihak penguatkuasa menjalankan pemantauan lah ke atas pesalah-pesalah trafik di Malaysia ni. Okay. So yang ketiganya, kami juga menjalankan analisis farmaseutical ubat-ubatan yang diterima daripada bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. So saya akan akhirilah dengan just bagi tahu di bahagian jika di bidang toksikologi ni kita akan menjalankan analisis menggunakan konsep kita panggil systematic toxicology analysis ataupun disebut STA. Apa itu STA? STA itu adalah bahagian utama pemeriksaan dalam toksikologi, dalam bidang toksikologi forensik dan klinikal ni, di mana STA ni bertujuan untuk mengesan dan mengenal pasti semua bahan-bahan yang mempunyai kaitan toksikologi, iaitu dadah, termasuk dadah rekreasi lah, racun dan juga metaboliknya lah dalam spesimen biologi yang kita terima. Maksudnya macam-macam lah, blood, urine, organ-organ dalam badan, hati, kidney, macam-macam spesimen biologi yang kita terima. So kita akan mengesan dan menapasti semua bahan tu. Di mana kita secara umumnya kita akan bawa STA ni, kita ada 2 kategori analisis, which is screening test dan juga confirmation test. Screening test tu kita kena pasti dadah dalam spesimen biologi yang kita terima dengan kaedah yang cepat dan menyeluruh. Di mana termasuk dalam screening test ni kita banyak kumpulan dadah dimasukkan dalam ujian tersebut lah. So dekat dalam makmal kita buat ujian screening test pengesanan awal ni menggunakan ELISA, di mana grup-grup yang kita buat menggunakan instrumen ELISA ni, peralatan ELISA ni adalah grup dadah amfetamin type stimulant, benzodiazepine, cannabinoids dan juga opiates. Dan jika didapati ada dadah yang positif di dalam sampel spesimen biologi tu, kita akan proceed dengan ujian seterusnya, iaitu ujian pengesahan ataupun confirmation test. Menggunakan kaedah yang kedua lah untuk kita sahkan kehadiran dadah tersebut. Kenapa kita kena buat ujian lagi sekali? Kerana dalam penemuan toksikologi ni selalunya kritikal ya dari segi undang-undang, sebab dia akan melibatkan hidup orang, dia akan melibatkan prosedur undang-undang kan. So kita kena, keutamaan untuk analisis tu tepat adalah sangat-sangat utamalah, untuk sangat-sangat penting untuk kita mengesahkan kehadiran dadah tersebut jika dia ada hadir dalam spesimen biologi tersebut. So ini just ujian pengesahan kita menggunakan beberapa instrumen lah ataupun peralatan di makmal kita. Saya just tunjukkan secara ringkas lah. Okay, so itu je lah untuk ringkaslah kesan dadah-dadah rekreasi ni ke atas pemanduan kita. So itu sharing session saya untuk hari ini.
Harap semuanya fahamlah. Okey, terima kasih.